Okay. Kita sembang-sembang santai lah. Kalau macam ustazah kan, ustazah nak mengelakkan daripada macam ada sifat-sifat mazmumah macam marah, baran, apa ni, sakit hati semua, kecewa semua tu. Kalau ustazah akan buat apa? Cara penyelesaian dia? Penyelesaian? Kalau okey, ni kita cakap pasal diri kita sendirilah. Macam kalau macam saya ada kaedah saya macam tu. Tapi kalau ustazah macam mana? Kalau buat masa ni lah. Ini jangan ada rujukan tau. Saya tak nak yang macam cara ustazah mengatasi sifat-sifat mazmumah yang saya cakap tadi tu ikut pada diri sendiri. Macam tu. Okey, kalau untuk current situation, maksudnya untuk yang sekarang lah. Kalau untuk yang sekarang. Kalau untuk yang sekarang, Lily ni orang pesan saya untuk selalu selawat dengan ni lah. Okay, adakah benda tu berkesan pada diri sendirilah? Ya. Sebenarnya kalau saya salah way. Kalau untuk sekarang ni, saya rasa istighfar dengan selawat lah dalam bulan puasa ni kan. Jadi benda tu Kenapa? Sebabnya bila kita zikir ni, kita akan fokus untuk zikir tu tau. Okay. So hati kita tu dalam keadaan yang kita tak terfikir untuk cakap pasal orang lain. Okay. Maksudnya kita macam kita tengah zikir, kita tahu kita tengah zikir. So kita tak sempat untuk berfikir pasal orang lain. Kita tak sempat untuk cakap buruk pasal orang lain. Kita tak sempat lah nak, kalau kita pergi bazar ke, kita buat kerja ke. Kalau kita lazimi istighfar dengan selawat tu, kita tak sempat untuk benda-benda yang itulah, benda-benda yang kau percakap tu. Kiranya cara ustazah nak menghindari daripada sifat-sifat ada sifat mazmumah tu dengan cara selawat, berzikir itu kan? Ya, dan satu saya akan jaga mata saya. Okey, jaga mata tu macam mana? Bukanlah, maksudnya jaga mata tu bukan hanya untuk lelaki saja. Okey. Maksudnya menundukkan pandangan tu bukan saja untuk lelaki saja. Benda tu kena apply bukan hanya untuk lelaki saja. Tapi contoh kalau kita tengok orang tengah, kita nampak orang tertutup aurat, kita nampak orang tengah buat benda yang tengah buruk-buruk kan, saya akan elakkan untuk pandang benda tu. Sebab kalau tidak saya akan mula bercakap. Pandang, dengar benda-benda tu lah saya akan elakkan untuk pandang dan dengar. Kira saya akan jauh daripada situasi tu. Sebab saya tahu once saya dah terdengar, saya akan terbuka untuk start, untuk mula cakap, untuk mula bercakap dan mula berfikir. Lepas tu kita akan mula-mula akan fikirlah sama ada kita nak selesaikan benda tu. Alhamdulillah. Faham. Sebenarnya zikir tu menenangkan hati. Okey. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Betul. Okey, cara lain lagi kalau macam ustazah ni, satu tadi ada 3 cara. Pertama zikir, selawat, lepas tu menundukkan pandangan ataupun mengalihkan pandangan ke tempat lain, tak nak fikir benda lain, tak nak fikir benda yang boleh menghitamkan hati kita, saya akan elakkan benda-benda tu. Saya akan elakkan situasi tu. Okey, faham. Sebab ada orang jenis ni yang macam, kalau macam saya akan ambil cara yang ketiga ustazah punya. Saya akan menundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan segala panca indera saya. Contoh mata, telinga saya daripada mendengar, mulut saya daripada bercakap. Bila saya dah mendengar, bila saya dah melihat, saya akan mula bercakap. Dan percakapan tu bermula daripada hati lah. Kalau macam saya lah, saya akan post macam tu. Lepas tu bila saya rasa macam dah keadaan tu dah tak terkawal, dia akan terbalik. Saya akan berselawat, berzikir, istighfar balik, muhasabah balik lah. Cumanya kita memang selalu buat macam tu kan. Kita cuba. Cumanya kadang-kadang bila kita dah lama dalam sini, saya berkawan dengan corporate pun tipulah dalam 100% tu tak ada yang berubah. Tipulah kalau tak ada kan. Macam tu. So kiranya dalam kehidupan kita ni
orang sekeliling kita ni sedikit sebanyak akan mempengaruhi juga kita punya kehidupan. Betul. Walaupun kita baru jumpa sekejap. Macam tu. Dia macam mana? Kita nak cakap tak semestinya dia bertudung labu, tak semestinya dia bertudung pendek ke, tak semestinya dia berpakaian kopiah ke. Kalau dia membawa orang cakap aura yang positif untuk kita, dia akan sedikit sebanyak memberi orang cakap perubahan lah. Tak ada banyak orang cakap 100% kita akan change kita punya life macam tu, terus ke arah kebaikan, tak. Tapi sedikit sebanyak lah. Akan juga. Dari segi kita punya cara kita punya percakapan, cara kita takkan mudah lah nak mencarut. Tak akan mudah lah untuk maki-maki macam tu. Okay, faham. Cuma macam mencarut tu lah kan. Okay, macam dulu masuk askar. Masuk askar, waktu rekrut ambulan tu, memang everyday orang mencarut. Memang everyday, maksudnya yelah training. Lepas tu member tengah marah, fed up semua, memang semua keluar lah perkataan tu kan. Cumanya alhamdulillah saya bersyukur saya lahir dalam family yang sabar. Kami tak dibiasakan dengan benda-benda mencarut tu. Mencarut tu lah. Walaupun situasi apa-apa pun, kita akan tetap untuk sabar menahan kita punya mulut ni lah. Paling kasar pun lah. Paling kasar pun macam kalau paling kasar lah macam bongok tu bagi saya bukanlah saya nak lah. Tu paling kasar. Bodoh tu pun macam ikut situation lah macam tu. Bodoh tu pun kalau dah tahap yang macam memang tahap yang dia memang dah tak, memang menguji kesabaran lah macam tu. Tapi untuk sampai yang lebih-lebih tu tak boleh juga. Tak, susah nak call daripada mula. Alhamdulillah buat masa ni terjaga lagi. Walaupun dalam situasi yang betul-betul kita rasa dah macam tahap kita punya iman tu dah macam tak boleh keluar juga perkataan tu. Tak boleh juga. Tak boleh sebab benda tak pernah praktik dalam kehidupan kan. Kiranya pengaruh rakan sebaya ataupun pengaruh environment kita macam kita punya family, family yang good pun sebenarnya benda-benda macam tu pun mempengaruhi kita punya kehidupan kita, cycle life kita kan. Cumanya saya tak adalah, walaupun bila saya dah masuk askar kan, so saya tak adalah judge kawan-kawan saya yang mencarut. Betul. Saya tak boleh pandang benda tu as apa orang kata kayu ukur. Saya tak boleh pandang benda tu lah. Okay, faham. Cumanya itulah, nak pandang orang dengan kasih sayang tu bukan senang. Maksudnya nak pandang orang tu dengan kebaikan tu bukan senang kan. Sebab kita ni manusia, orang cakap ada tahap lemah dia. Orang cakap ada level kita. Kita ni bukan orang cakap, sedangkan Nabi pun ada juga silap dia. Ini kan kita ni yang orang cakap paling serendah-rendahnya kan. Ya, betul. Bukan yang orang cakap bukan lahir daripada zaman Nabi lah. Okay, faham. Susah lah benda tu. Yelah, kita nak jadi baik pun susah kan. Nak ajak orang buat baik pun susah. Okay, dia punya kesimpulan sifat untuk menjaga orang cakap untuk menghindari ataupun untuk mengawal diri kita daripada mewujudkan sifat-sifat mazmumah tu, antara salah satunya seperti yang Ustazah cakap, selawat, kita banyakkan berzikir. Lepas tu kita punya persekitaran tu kita kena pandai cari persekitaran tu kita yang pilih. Lepas tu kita punya macam, bila kita punya persekitaran tu okey, InsyaAllah kita punya mata, kita punya telinga, kita punya lisan kita akan terjagalah. Tapi bagi seperti yang saya cakap sendiri, anda cakap tak semestinya environment kita yang buruk akan mempengaruhi kita punya hidup yang buruk. Maksudnya kita pun akan melalui benda tu yang sama. Dia semuanya atas diri kita. Kita nak cari kebaikan tu semua atas diri kita. Macam juga kita takkan orang cakap hidayah tu tak akan datang dengan tergolek. Melainkan kita sendiri yang mencari hidayah tu. Okey, sekian, terima kasih.